sekarang ni pergi bernazar kepada kubur-kubur yang disebut yang dikenali sebagai ubadul kubur. Nazar tu kepada orang pemuja-pemuja kubur. Dia bernazar di kubur. Ni masalah yang realiti dia panggil. Masalah realiti yang berlaku. Pergi bernazar tadi itu kerana mendekatkan diri kepada wali-wali. Kubur-kubur yang dia puja tadi. Dan supaya dia bernazar tadi, tujuan juga supaya dipenuhi segala hajat-hajat mereka. Dan supaya mereka dapat syafaat. Itu tujuan pergi bernazar di kubur. Maka perbuatan nazar di kubur itu berupa jadi walaupun dia kata saya amal bernazar kerana Allah, cuma di kubur aja. Di kubur bernazar kerana Allah juga. Itu kena tipu syaitan. Itu kena tipu kepada syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harthi wal an'ami nasiba. Ini agama orang jahiliah. Sesaknya orang jahiliah itu Allah Subhanahu wa taala sebut dari segi akidah. Dari segi amalan. Akidah mereka penuh dengan kesesatan, penuh dengan syirik kufur. Amalan mereka juga penuh dengan kesesatan dan syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan sebut waja'alu lillah. Orang-orang jahiliah tadi menjadikan lillah bagi Allah Subhanahu wa taala itu mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Bahagian daripada apa yang Allah ciptakan daripada tanaman dan juga binatang-binatang ternak. Mereka menjadikan sebahagian daripada tanam binatang ternakan ibadah, puja. Faqalu hadza lillahi bi za'm. Maka akidah mereka percaya hak ni bahagian ni hak milik Allah. Dengan dakwaan palsu mereka, dakwaan salah mereka. Wa hadza li syurakaina, dan bahagian ini untuk berhala-berhala kami. Hak ni untuk Allah, hak ni untuk berhala-berhala. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Bahagian yang dipunyai oleh berhala-berhala mereka ni maka tidak sampai kepada. Wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Dan hak bahagia milik Allah Subhanahu wa taala sampai kepada berhala-berhala. Jadi Allah ni lebih dekat daripada berhala. Ini cerita agama jahiliah. Tuhan nak sebut syirik, kufur dari segi akidah, dari segi perbuatan orang jahiliah hari. Wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila syuraka'i. Dan bahagian milik Allah sampai kepada berhala-berhala mereka. Sa'a ma yahkumun, seburuk-buruk apa yang mereka agama. Seburuk-buruk agama mereka, kerana agama mereka tadi penuh dengan syirik. Syirik. Apabila ibadat mereka walaupun ada untuk Allah, tapi ada juga untuk berhala. Bukan kata untuk berhala belakang, untuk Allah pun ada juga. Telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang puja kubur ni, walaupun dia kata dia buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sekutukan dengan
dengan pujaan kubur dia tadi. Jadi syirik. Kata Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam maknanya Muhammad bin Abdul Wahhab, dia sebutnya wa amma ma nadhara li ghairillah. Dia sebutnya nazar hak selain daripada Allah ni seperti bernazar kerana berhala, kerana matahari, kerana bulan, kerana kubur, dan kerana banyak lagi kerana lain ni, kedudukan dia hanya sama dengan bersumpah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersumpah kerana bersumpah atas nama makhluk. Sebut nama makhluk. Demi fulan, demi fulan. Bukan kata demi Allah dah. Demi Nabi Muhammad. Demi tu, demi ni. Kita bersumpah dengan makhluk. Sumpahlah orang yang menazar kepada makhluk ni, kedudukan dia serupa dengan sumpah dengan nama makhluk juga. Jadi sumpah tu dari segi mana sumpah? Sebagaimana orang yang bersumpah dengan nama makhluk, tidak wajib dan tidak boleh dia penuhi sumpah dia tadi. Dan tidak ada kafar. Dia kena bertaubat. Dia kena bertaubat kerana syirik. Orang yang bersumpah dengan nama makhluk, dia tidak payah bayar sumpah dia. Dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah melakukan syirik. Syirik tadi dia kena bertaubat. Begitu juga dengan orang yang menazar. Orang yang menazar dia tidak perlu bayar nazar. Dia tak perlu bayar kafarah nazar, tak perlu. Dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu. Itu sahaja. Dia kena bertaubat kerana syirik. Nazar dia tadi tak jadi apa. Nazar yang kita nak penuhi, yang kita nak bayar kafarah, nazar ya. Hak yang sah, hak yang berlaku, al-munaqad dia panggil. Nazar ya jadi, yang sah dari segi syarak, maka baru kita bayar. Baru kita penuhi nazar tadi. Apabila nazar tadi tak betul daripada awal kerana syirik, maka tidak perlu dibayar dan dipenuhi nazar. Kerana syirik tadi tidak ada kehormatan. Tak boleh kita nak ra'i dia. Syirik tak boleh. Maka dia kena istighfar kepada Allah, dia kena bertaubat. Bagi orang yang bernazar kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Jadi menazar selain daripada Allah ni merupakan syirik, tidak perlu dipenuhi dan tidak ada kafarah. Dia kena bertaubat. Dia kena bertaubat sahaja. Dia menazar kepada makhluk ni kerana ada akidah lain. Dia bertaubat syirik tu bukan kata kih nazar sebutir je, tidak. Dia berkait dengan akidah lain. Akidah kerana dia mengagungkan makhluk tu sendiri. Baru dia menazar kepada makhluk. Dia pergi menazar kepada kubur kerana akidah dia mengagungkan kubur tadi. Layak dipuja. Maka dia menazar kepada kubur. Ada akidah tu lagi. Jadi sebanyak mana akidah syirik ia ada, dia kena bertaubat belaka. Dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena tinggal. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi sebut man halafa, siapa dia yang bersumpah wa qala fi hilfihi, dan dia sebut dalam sumpah dia wallat wal uzza, demi Lat, demi Tuhan Lat, demi Tuhan Uzza, falyaqul, hendaklah dia sebut la ilaha illallah. Kan telah syirik tadi, dia kena mengucap tadi. Dia kena sebut la ilaha illallah. Orang yang bersumpah dan juga bernazar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu juga sebagaimana orang yang bernazar untuk kubur. Dia bernazar untuk kubur. Lagu mana? Dia bernazar untuk kubur. Kalau sekiranya hamba sembuh daripada penyakit, hamba nak sponsor minyak pelita di kubur ni semua. Nazar. Hamba nak sponsor. Dengan pelita-pelita dengan minyak semua sekali sebulan kata-kata. Untuk nak menerangi kawasan kubur. Nazar. Dan dia hanya faham kubur ni boleh menerima nazar untuk kubur, bukan untuk orang dalam kubur. Tak, hak ada orang dalam kubur kita sebut dah tadi, ada orang yang menazar kerana orang hak dalam kubur tadi tu wali, kerana fahaman dia boleh memenuhi hajat dia, boleh mengembalikan orang hilang, macam-macam. Hak ni dia bernazar untuk kubur, kawasan kubur. Hak ni berlaku banyak di kalangan puak-puak yang sesat. Ni di kalangan orang-orang hak terlibat dengan tasawuf yang melampau. Banyak yang berlaku. Apabila kita pergi tempat-tempat yang ada golongan tasawuf yang melampau, maka banyak berlaku. Di Pakistan juga. Kubur ni lebih pada di masjid, tempat yang paling meriah kubur. Meriah. Kalau malam makluk tu dia buat kubur juga. Makluk tu dia buat kubur juga, makluk Nabi. Jadi nazar, hak yang nazar, walaupun menazar di kubur saja, itu juga sepakat ulama semua sekali dia merupakan maksiat. Tak boleh. Maka kita tidak perlu penuhi nazar tadi. Begitu juga kalau orang bernazar nak bagi harta atau pitih kepada pemegang kunci kubur. Pemegang kunci kubur. Orang jaga kubur lah, petugas kubur. Kalau sekiranya saya sembuh penyakit, maka saya nak derma kepada penjaga kubur tu wali sekian-sekian. Bapa tu kerana semua tu melibatkan akidah belakang. Dia nak pergi puisi tu kerana ada akidah puja kubur tadi. Maka tak boleh juga. Ataupun orang yang duduk tunggu situ. Orang yang duduk tunggu di kubur tu. Orang yang puja kubur, dia ada penunggu khusus kubur. Duduk tunggu kubur. Beriktikaf di kubur tu. Ada juga yang beriktikaf di kubur. Semua sekali tak boleh bernazar belaka. Nak pitih ke dia, kau nak sedekah ke dia, semua sekali tak boleh. Yang terlibat dengan kubur tadi. Bapa tu? Kerana kita bernazar nak bui pitih ke dia tu, serupalah masalah ni, menyerupai masalah supaya kita bernazar nak bui, nak sedekah kepada orang jahiliah itu. Orang jahiliah itu menazar nak sedekah kepada orang yang penjaga kunci ataupun penjaga Allat wal Uzza wal Manat. Zaman jahiliah itu sudah ada Allat. Satu patung Allat nama dia. Al-Uzza al-Manat. Satu tempat pokok besar ke, batu besar ke, situ. Dia percaya tempat tu tempat khamak. Maka ada penunggu-penunggu dia. Penunggu patung tadi, dan ada orang yang beribadat situ. Jadi mereka pergi bui pitih, bui makan ni, bui berapa kepada orang ni. Zaman jahiliah gitu. Zaman jahiliah gitu.
Jadi orang-orang yang ada situ tu sebenarnya mereka ni makan harta manusia secara batil. Oh, banyak benar lah. Kalau di Pakistan kita tengok ke, setiap bucu ada. Anak beranak tuan kubur tu, tu wali tu, tak payah kerja tak. Dia bagi bucu je. Bucu ni siapa dia tunggu, bucu ni siapa dia tunggu, bucu ni semua sekali. Oh, betih pak. Bawa sopik. Penuh. Boleh betih. Semua sekali tak boleh. Kita nak derma ke dia ataupun atas dasar bernazar nak bui pitih ke dia, nak bui makan ke dia ke semua sekali tu. Semua tak boleh. Termasuk dalam syirik. Dan orang-orang yang penunggu kubur ni menyerupai dengan orang yang Tuhan sebut dalam Quran. Cerita Nabi Ibrahim AS. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Berhala-berhala apakah ini yang kamu beribadat kepadanya? Yang kamu duduk tunggu situ. Orang yang sentiasa menunggu berhala, beribadat kepada berhala. Dan Tuhan sebut juga cerita Nabi Musa setelah Nabi Musa berjaya menyeberangi laut. Bawa kaum dia, Tuhan sebut dalam Quran, wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami telah menyeberangi, menyeberangi Bani Israel laut. Kami telah bawa menyeberangi laut Bani Israel. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Lalu mereka ke satu kaum yang beribadat menunggu berhala-berhala mereka. Iktikaf, mana duduk situ. Duduk tunggu berhala. Jadi orang-orang yang tunggu berhala ni, maka tak boleh kita nak bernazar nak bagi kepada mereka apa-apa sekali. Jemaah tempat kita ni tidak, dia panggil tidak famous lagi lah, tidak berkembang lagi. Contohnya kita tengok sekarang ni, dia koh-koh masuk, koh-koh berlaku. Ada usaha untuk nak bawa masuk balik barang-barang lagu ni. Puja-puja wali, puja-puja makhluk. Kata Az-Ru'i dalam kitab dia Syarahul Minhaj, dia sebut adapun bernazar kepada tempat-tempat yang terkenal, tempat-tempat dikunjungi, kubur-kubur Tok Wali, kubur-kubur Syekh Pulan ni, ataupun dengan nama-nama wali yang tertentu, ataupun orang yang terkenal di kalangan orang soleh, orang wali yang sentiasa berulang-alik ke tempat tu. Kalau sekiranya orang yang menazar tu kosak kepada kubur, kosak kepada apa yang dia sebut tadi, yang berlaku secara realiti, zaman dia lagi, secara realiti, mengagungkan kubur tempat tu, ataupun penjuru-penjuru tertentu, ataupun mengagungkan orang yang dikebumikan tempat tu, ataupun dinisbahkan kepadanya, maka nazar tadi itu adalah batil, tidak jadi, tidak sah nazar tadi. Ini ulama sendirinya banyak dah sebut. Hak kita sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi itu jelas ada. Hak pendapat ulama pun banyak sebut bahawasanya
orang yang menazar kepada kubur kepada orang-orang hak penunggu kubur ni, apa sahaja yang berkaitan dengan dia merupakan syirik. Nazar tadi tidak sah. Bapa yang talih tu asas dianya kerana ada akidah, ada kepercayaan. Dia menazar situ tu kerana ada kepercayaan. Kepercayaan apa dia? Kepercayaan tepat tu tepat yang khusus, istimewa. Tepat istimewa. Sebab tu ada wagi situ. Dan ada kepercayaan bahawasanya orang-orang yang dia bernazar tadi tu dapat menghilangkan bala, dapat mengakak bala. Dan juga dapat membawa kebaikan. Ini akidah yang berlaku, yang menyebabkan ulama sendiri sebut syirik. Dengan sebab ada akidah tadi. Kadang-kadang tu orang sebut, kalau tak ada akidah ni, tak ada akidah, kita kata tak ada ni. Apabila duk gi sebab apa lagi? Duk gi puja di kubur tu ke apa? Saya saja pergi je. Kita saja pergi je. Maka kita menazar. Kita menazar apa? Menazar kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tak. Contohnya nak pergi ke orang kubur tu, nak pasal kubur tu wali kita. Dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada puja dia ke apa satu. Pada hakikatnya kerana begitu. Ada kepercayaan. Ada kepercayaan. Kepercayaan dia boleh mengubah penyakit-penyakit yang kronik. Dan kadang-kadang ada orang bernazar kepada batu. Tepat batu. Dia percaya batu tadi tu apa? Kerana batu tu penuh orang soleh pergi nyandar situ. Pergi duduk atas tu, kau pergi nyandar situ, maka berkat besar. Khamak batu tu. Maka dia pergi menazar. Semua sekali syirik belakang. Ya. Jadi semua sekali itu syirik belaka. Semua sekali itu syirik belaka. Sebagaimana yang berlaku juga, banyak orang pergi bernazar di kubur Nabi Ibrahim sendiri. Di kubur Nabi lah. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Zaman itu lagi. Pergi bernazar di kubur Nabi sendiri. Bernazar lagu mana? Pergi bernazar nak pasal pelita situ. Pergi pasal pelita. Dia kata pergi menazar pergi pasal pelita tu bukan kata kepercayaan ke apa, sebagai ambil berkat, tabarruk, kerana nak ambil berkat sahaja. Jadi sebenarnya dia bernazar tadi itu sudah ada dalam kepercayaan dia, merupakan qurbah, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua tadi itu haram belaka dan juga boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Ya. Begitu juga disebut oleh Syekh Qasim Al-Hanafi, ulama Hanafi sendiri, sebut dalam kitab Durrul Bihar. Dia sebutnya dalam kitab dia tu, nazar yang berlaku di kalangan ramai orang awam pada masa dia, yang bernazar di tempat-tempat yang masyhur, tempat-tempat yang masyhur.
Seperti bernazar, apabila hilang orang tak balik lama, maka dia bernazar. Kalau sekiranya adik dia, anak dia ni balik, hilang lama ni, maka dia pergi bernazar di kubur, ataupun sembuh daripada penyakit, ataupun dapat hajat apa-apa, maka dia datang menghadap orang soleh. Kubur orang soleh. Dia mari ke kubur orang soleh, duduk di sebelah kepala dia, dan dia ambil kain, dia tutup di kubur tadi. Maka dia sebut, wahai Tuan Fulan, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan orang yang tak balik ni, hak hilang ni, ataupun sembuh penyakit aku, ataupun dipenuhi segala hajat aku, maka aku bernazar kepada kamu emas sekian-sekian. Nak bagi emas, ataupun perak sekian-sekian, ataupun makanan begian-begian, ataupun air, ataupun pelita, maka kata dia, semua nazar tadi itu adalah batil. Ni ramai ulama yang menyebut bahawasanya nazar tadi adalah batil apabila kita pergi menazar di kubur. Jadi nazar ya, bapa nazar tadi dikira syirik, nazar tadi dikira batil, haram. Kenapa? Yang pertama sekali, kerana kita menazar kerana makhluk. Sedangkan nazar itu ibadat. Apabila kita buat kerana makhluk, maka dia jadi syirik. Yang keduanya, kita bernazar, dan orang yang kita letak nazar tadi itu orang mati. Dan orang matinya tidak boleh memiliki apa-apa. Nak wui ke dia emas, nak wui ke dia perak, nak wui berapa semua sekali, dia tidak boleh memiliki apa-apa. Barang nak sedekah ke dia apa tak boleh nak memiliki sedekah ni, tak boleh. Yang ketiganya, kerana ada akidah bahawasanya orang mati ni ada kuasa mengurus urusan dunia. Maknanya dia ada kuasa boleh mengembalikan yang hilang, ada kuasa boleh menyembuhkan penyakit. Itu ada akidah situ. Kerana dia ada akidah tu. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selain daripada Allah ni ada orang, makhluk ni, ia boleh. Jadi akidah tu akidah kufur. Sebab tu ia dilarang di dalam nazar tadi. Sebagaimana disebut oleh Ibn Nujaim dalam Bahrul Ra'id, disebutnya, dia kata sekarang ni ramai orang yang telah ditimpa bala besar, terutama sekali pada Maulid, hari peranakan, perayaan hari peranakan Al-Badawi. Ini di Mesir, Al-Badawi. Nama dia Ahmad Al-Badawi. Dia duduk di Tonton. Cuma cerita dia nya tidak jelas mana. Macam-macam cerita. Hak jelasnya dia ni merupakan mata gelap SB kepada daulah Mulathimin. Maknanya dia ni adalah orang yang bukan orang yang molek. Walaupun dia ni menzahirkan seorang yang wali kau berapa semua sekali,
Tapi sebenarnya hakikat dia ni orang yang bekerja untuk meruntuhkan Islam. Jadi apabila dia mati, maka setiap tahun hari pernokan dia ni, maka dia buat secara besar-besaran. Pergi bernazar ke kubur dia, macam-macam dia buat. Jadi ulama ni sebut, Ibnu Nujaim ni sebut bahawasanya apa yang dilakukan oleh orang awam di Mesir, menazar di kubur dia tu adalah suatu perkara yang syirik. Perkara yang syirik, amalan yang syirik. Begitu juga disebut oleh Syekh San'ullah Al-Halabi, Al-Hanafi. Dia tulis satu kitab jawapan kepada orang yang membolehkan sembelih bernazar untuk wali-wali. Jadi hak sembelih bernazar untuk wali-wali ni ada di kalangan ulama yang membolehkan. Tulis kitab apa semua sekali. Ada yang membolehkan. Jadi dia ni jawab, tulis balik, jawab balik. Maka dia kata sembelih nazar ni kalau sekiranya qasak dia dengan nama orang sekian-sekian, dengan nama fulan sekian-sekian, maka dia tu jelas bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila perkara tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka batil secara jelas. Batil secara jelas. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kamu makan binatang yang disembelih yang tidak disebut nama Allah. Bahkan disebut nama makhluk. Disebut selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh makan binatang. Begitulah juga sembelihan dengan nama makhluk. Kalau sekiranya sembelihan dengan nama selain daripada Allah, tak boleh. Atas nama agama lain, maka apa sahaja kita sembelih atas nama selain daripada Allah, makhluk ni, tak boleh. Begitu juga dengan menazar. Dia tersebut dalam ayat yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Katakanlah, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, sebagaimana kita sebut dah, nusuk dengan mana sembelihan aku. Sembelihan aku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin, hanyalah kepada Allah. Kerana Allah sahaja. Hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekali alam. Itu jelas masalah bernazar kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di dalam amalan syirik. Termasuk dalam amalan syirik. Jelas. Dalam hadis yang Nabi sebut, diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Siapa-siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia taat, mentaati. Dia teruskan, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa-siapa yang menazar nak buat maksiat kepada Allah, maka dia jangan lakukan maksiat. Nazar tadi jangan lakukan. Orang yang menazar untuk taat kepada Allah, maka Nabi sebut fal yuti'hu, hendaklah dia taat. Menazar, supaya dengan dia menazar, sekiranya Allah menyembuhkan penyakit aku ni, maka wajib kepada aku nak sedekah sekian-sekian, nak sembelih kambing ke, nak sedekah, nak makan ke orang ke.
maka jadi wajib. Nazar dia tadi tu jadi wajib. Kalau sekiranya berlaku apa yang dia gantung tadi, sihat, penyakit dia tadi sihat, ya. Maka wajib dia kena laksanakan, penuhi nazar dia tadi. Dan siapa dia yang bernazar nak buat maksiat kepada Allah, maka janganlah dia buat maksiat. Nah, fal yukaffir an yamini. Dalam riwayat lain sebutnya, hendaklah dia bayar nazar dia tadi. Nazar dia tadi. Dia menazar nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya juga kalau dia menazar perkara yang harus. Kita sebut dah tadi. Bayar nazar. Kata Hafiz Ibnu Hajarnya, sepakat ulama semua sekali haram menazar pada maksiat tali. Nak menazar kepada perkara maksiat tali. Cuma khilaf ulamanya, kalau seorang tu menazar kepada maksiat, dia kena bayar kafarah ke tak? Itu jadi khilaf ulama. Satu masalah lagi, kalau sekiranya dia bernazar perkara yang harus, perkara yang harus, sah ke tak nazar dia? Hak tu pun ulama khilaf juga. Ada setengah ulama sebagaimana kita sebut tadi, nazar dia tak jadi, dia kena bayar nazar. Ada setengah ulama katanya sebagaimana mazhab Imam Ahmad, maka nazar dia tadi jadi. Sah juga nazar dia tadi, sah. Sebagaimana yang diriwayat oleh Abu Daud daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, diriwayat oleh Imam Ahmad, Tirmizi, daripada Buraidah. Bab nazar ni, anna imra'atan qalat, satu orang perempuan sebut, pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika biduf. Ya Rasulullah, aku tengah menazar nak palu gendah di atas kepala. Nak palu gendah depan. Faqala, Nabi pun sebut, ufi binadarika. Sempurnakan nazar kamu. Sempurnakan nazar kamu. Jadi hal tu khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata tak jadi nazar, kerana bukan taat kepada Allah, kerana bukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang kata nazar tadi sah. Nazar tadi sah. Jadi itu beberapa perkara yang berkaitan dengan nazar. Lagu mana kita nak menazar. Ada soalan apa? Anak tanya tentang tajuk kita tadi. Kita hanya baru ni anak pergi ke Kuala Lumpur minggu lepas. Tak ada baru ni tak? Minggu lepas tak ada pun. Hadir satu program yang cukup bagus. Yang di program itunya Ketua Mufti Masjidil Haram, Syekh Sulaiman As-Salumi, mari. Dan dia bercakap banyak tentang akidah berapa, cukup-cukup bagus untuk kita memahami. Dan juga oleh satu orang lagi, Muhammad Zaitun daripada Indonesia. Dia bercakapnya bagaimana kita nak menggerakkan
gerakan sunnah kita. Kerana gerakan sunnah hak dia gerak di Indonesia, nama dia Wahdatul Ummah, Wahdatul Islamiyah. Wahdatul Islamiyah ada. Nama gerakan dia Wahdatul Islamiyah. Gerakan dia ni sekarang ni duduk nombor 3 di Indonesia. Daripada Nahdlatul Ahmadiyah, Nahdlatul Ulama, dia kata hak yang ketiganya hak dia Wahdatul Islamiyah. Pengalaman dia semua sekali cukup bagus. Dan kitanya bercadang orang mari Kelantan. Ya. Pasalnya maknanya banyaklah kalau kita tengok kesilapan tu duduk pada kita mesti, yang menyebabkan banyak, menimbulkan masalah. Penentangan membawa kepada banyak keburukan. Jadi molek menang. Programnya 2 hari. 3 hari program. 3 hari. Semua orang yang hadir tu tidak berapa ramai mana. Lebih kurang tak rasa dari 100 orang. Tak ada sampai 100 orang. 80 orang gitu. Program itu amat bagus pelajar. InsyaAllah kalau ada kita nak ada peluang nak bawa dia mari ke mana. InsyaAllah bagus. Ada soalan apa ke yang berkaitan dengan tajuk kita? Ada kita pakai minum air.